اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah Tuhan kami, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha menerima taubat lagi mengasihani. Tunjuki dan bimbingilah kami ya Allah kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami ya Allah dengan berkat Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin dan cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa dari Al-Quran, dan ajarlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran, dan kurniakanlah kepada kami keupayaan untuk membaca Al-Quran setiap masa, pagi, petang dan malam, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami ya Allah. Wahai Tuhan pemelihara sekalian alam, ya Allah, ya Tuhan kami, hiaskanlah kami dengan keindahan Al-Quran, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan serikanlah kami dengan kedegaan Al-Quran, dan pakai kami dengan pakai permata Al-Quran. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurga dengan syurga Al-Quran. Selamatkan kami ya Allah dari segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah, Tan Sri, Puan Sri yang saya hormati, Datuk Datin, tuan-tuan puan, dengan limpah kurnianya pada malam ini kita insya-Allah pada rakaman yang ke-60, saya nak ucap terima kasih banyaklah kepada Tan Sri, Puan Sri, Datuk Datin, khususnya Tuan Haji Sahak ya, yang telah sehingga kini masih lagi bersama dengan kita, menerbangkan kita punya kursus ke alam maya ya. Dan saya tadi pun saya buka YouTube, saya terkejut tengok yang nombor 1 tu dah hampir 8,000 dah. Tak tahu sampai bila, tak sedar, lama dah tak buka kan. Tengok 8,000. Maknanya yang lain-lain tu mungkin dalam 4,000, 3,000. Jadi syukur alhamdulillah, ramai orang belajar. Ini semua dengan usaha tuan-tuan puan. Kalau tidak ada tuan-tuan puan, mungkin kita tidak dapat rakaman itu ya. Dan tak pernah fikir pun kita boleh adakan kelas bahasa Arab di alam maya ya tak. Pada malam ini tuan-tuan puan, di belakang saya ni inilah ejen-ejen yang banyak main peranan untuk kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, iaitu yang kita belajar dulu sebelum kita pergi pada surah An-Nas, iaitu huruf-huruf ni kan. Huruf hijaiyah ada semua sekali 29, dan 29 tu juga dianggap huruf mabani ya. Mabani artinya boleh buat perkataan, dan daripada 29 tu ada huruf ma'ani sebahagiannya. Ma'ani ni maknanya huruf-huruf yang terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, yang mana ada makna sendiri ya, tetapi maknanya tidak berfungsi kalau dia tidak bercantum dengan perkataan lain. Ingat lagi tak? Biarpun kita refer banyak kali, tak apa ya. Okey. Dan di antara huruf ma'ani itu semua sekali ada 80. 53 kita kata yang bekerja lah lebih kurang. Jadi huruf ma'ani ni ada yang bekerja dan ada yang tak bekerja. Yang tak bekerja tu kita tak ambil kira lagi. Yang bekerja ni tuan-tuan, kalau dia bekerja dengan isim, sama ada dia membaribawakan isim, dia menukarkan baris isim, ataupun dia menjadi seru macam ya, ataupun dia menjadi pengecualian ya, iaitu istisna kan. Okey, pada fi'il ada 3 saja, sama ada jazam ataupun
nasab dan juga nasab far'i, dan ada yang pakai pada kedua-duanya sekali, ya. Jadi ini semua ulang kaji saja. Jadi tengok sini huruf jazam, ya. Huruf jazam ni pada fi'il. Ya, ada berapa? 6, ya. Lam, lamma, okey. Lam, lamma, ni huruf jazam, ya. Ulang kaji ni. Tak perlu risau. Huruf nasab pada fi'il, an, lan, ka, izan, ya. Huruf ja ada 16. Ya, huruf ja ada 16. Tidak? Oh, 16. 19. 19. Ya. 19. 19, ya. Tak apalah, betul ni. Kita mungkin ada tambah lebih tak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19. Okey. Ya, dia termasuk waw ni, waw sumpah ni, ya. Dan huruf nasah ada 10. Nasah ni dia menukarkan perkataan nama selepas tu, ya, daripada baris atas kepada depan, baris depan kepada baris atas. Dan huruf atas ada 9. Ya. Ini saya rasa tidak ada lebih daripada 9. Tapi yang popular, the most popular atas adalah waw. Ya, waw, ya. Okey. Huruf nasab far'i, iaitu selain daripada huruf nasab ni, ini ada huruf nasab tambahan, waw, fa, lam, au, hatta dan summa. Dan huruf nida ada 8, ya, yang kita selalu pakai, ya, okey. Kemudian huruf istisna ada 1. Ini ulang kaji saja, ya, tak betul. Okey, now kita tengok kepada apa tu surah yang saya bagi dulu, ingat tak yang selai tu? Surah ni, ni dapat tak? Dan kita tengok surah An-Nas. Okey, kita lihat Qul a'udzu birabbin nas. Ya, bila tuan baca surah An-Nas, bila kita jumpa kata perbuatan, ya, ingat dalam Quran ada kalimah, ada 3 saja, iaitu yang besar, iaitu kata perbuatan, kata nama dan juga haraf. Okey, dari segi penggunaan kita letakkan domain di atas. Itu dalam jadual J6 yang besar sekali tu. Domain iaitu fi'il, isim dan juga haraf. Jadi sekarang ni kita nak drill surah An-Nas. Kita nak tengok berapa unsur nahu yang ada dalam surah An-Nas. Okey. Yang pertama sekali kita jumpa perkataan kul. Ini tuan-tuan kena salim betul, ya. Kul. Kul, ya. Kul ini fi'il. Root, fi'il amar. Root dia qala, iaitu fi'il mu'tal ajwaf. Ya, jadi bila kita baca kul, ingat dalam fikiran root dia qala, fi'il mu'tal ajwaf. Jadi bila kita sebut fi'il, kita kena sebut dia fi'il amar. Fi'il amar. Amar ni iaitu instruction. Kul, katakan wahai Muhammad. Jadi surah An-Nas ini surah yang besar, di mana Allah memulakan dengan fi'il amar, memberi arahan. Kul, katakan wahai Muhammad. Kul, ini fi'il amar, ya. Bila setiap fi'il, saya beritahu dulu, setiap fi'il dalam Al-Quran dia mesti ada fa'il, mesti ada pelaku, ya. Dalam tu ada pelaku. Pelakunya iaitu domir. Dalam ni ada domir. Domir dia tersembunyi. Mustatir. Ingat, fa'il dia domir, ya. Pelaku, siapa yang kata tu? Yang kata tu siapa dia? Ya, kata olehmu wahai Muhammad, ya. Qul ya. Jadi fa'il tu domir mustatir, kita buat dalam kurungan anta. Siapa dia anta? Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Ingat, bila kul saja dalam tu ada orangnya, fa'ilnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya nampak rumit ni, ya, kul. Jadi tuan-tuan, dalam surah
An-nas sudah ada fi'il amar satu. Ya, fi'il amar ni satu ni, ini adalah dikatakan konsep nahu. Konsep nahu, ya, yang kita belajar dulu. Di mana kita kata dhamir yang J6 tu fi'il, isim dan haraf. Sekarang ni sudah ada fi'il satu. Tapi fi'il yang ada ni fi'il madi, ya, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Tapi ini fi'il amar. Sudah ada fi'il amar satu. Ya, kul. Ini dia kita belajar. Jadi bila kita baca dalam tadarus nanti, kul, kita ingat kul, kata oleh wahai Muhammad. Dalam tu ada orang ni adalah Muhammad. Muhammad yang kena kata. Jadi dimulai dengan ayat, dia panggil ayat instruction, ayat arahan. Katakan, kata olehmu wahai Muhammad. Ya, okey. Okey, saya detailkan sikit, ya, tapi tuan-tuan jangan masuk. Kita tengok kul ni datang dari qala. Qala. Ya, yaqulu fi'il mudhari', qul fi'il amar. Qala yaqulu, qul, dia punya pattern dia fa'ala yaf'ulu, ya, if'al kan. Okay. Jadi di sini dengan sendirinya qul ini dari bab, ingat tak? Bab 1. Ingat lagi tak bila kita cerita pasal bab? Tak apa, tak ingat tak apa, tapi ada bab kan? Ada 6 bab semua. Ya, saya terpaksa juga kena cerita bab ni pasal ini adalah ilmu. Ya, ilmu. Sama ada kita boleh hadam tidak, itu soal lain. Soalnya setiap fa'il itu datang dari 6 bab. Mana ada bahasa lain yang kata perbuatan ada berbab-bab kecuali mukjizat Allah pada kalimat Al-Quranul Karim saja. Ya, ingat tak? Ada 6 bab. Qara'a, fa'ala, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, fa'ula, yaf'ulu, fa'ila, yaf'alu, fa'ila, yaf'ilu. Ingat lagi tak? 6 tu kan? Tak apa, tuan-tuan, Jadi kita tak tanya pasal bab ni. Kita tak bincang pasal bab. Cuma tengok bab. Tengok ni, kenapa bab 1 Tuhan pakai dalam bab 1? Dia ambil perkataan bab 1 dalam bab 1, tapi dia gunakan fi'il amar lagi. Jadi berapa kali kuat tu mengatakan hebatnya Allah Ta'ala ni. Dia menggunakan kul. Itulah kalau kita belajar tafsir, kita akan cakap begitu. Betapa hebatnya surah ni. Di tiga-tiga kul itu semua dia pakai kul belaka. Kul itu fi'il amar. Dalam tu ada orang, iaitu orang tu domain yang tersembunyi, iaitu anta. Anta tu refer kepada Muhammad, dan dia memakai bab 1. Bab 1 tu bab yang tinggi kan? Bab 1. Okey, ada 6 bab semua. Tuan-tuan ingat bab. Bila kita bincang pasal fi'il, mesti ada bincang pasal bab. Okey? Ustaz Zahazan selalu sebutkan. Tapi dia tak sebut bab, dia sebut wazan fa'ala yaf'ulu. Okey, boleh? Okey. Okey. Okey, jadi bila kita tengok perkataan perbuatan, kita mesti sebut fi'il apa? Nyatakan fi'il apa? Amar. Okey. Lepas tu dalam tu bila ada fi'il maka ada orangnya. Orangnya siapa? Tak jelas orangnya. Dhamir. Dalam fi'il ada dhamir. Ingat lagi, dalam setiap fi'il ada dhamir. Dhamir tu nampak tak? Tak nampak. Mustatir, hidden, tak nampak. Dan kalau tak nampak, apa bentuk dhamir tu? Anta. Yang tak nampak tu anta. Sebab itu kita kata dulu takdiruhu. Ingat lagi tak? Takdiruhu ni ialah ataupun IE dalam bahasa Inggeris. Ya. That is. Kalau pun kita nak terjemahkan, maknanya takdiruhu tu ialah, contohnya ialah anta. Okey. Okey. Yang kedua tuan-tuan, kita lihat yang kedua. A'udzu.
Qul a'udzu. A'udzu. Ya? A'udzu ni tengok. Dua-dua digunakan fa'il. A'udzu ni kita kata, cuba bersama dengan saya, fa'il. Fa'il apa? Mudhari'. Mudhari'. Mudhari' presence. Di depan tu. Ingat Tina. Ya? Sebab itu kalau kita deri macam ni sampai 20 kali lagi, tuan-tuan boleh baca Ramadan nanti dengan baik. Ya? Tapi tak habislah apa tu satu Quran sebulan kan. A'udzu fa'il mudhari'. Okey, dalam ni ada fa'il. Fa'ilnya dhamir. Dhamirnya tersembunyi, tak nampak. Ya, tersembunyi juga. Iaitu takdiruhu ana. Ni min ana. Ya, domainnya takdiruhu ana. Alif min ana. Tak nampak ya? Alif min ana. Iaitu kita kata a'udzu fi'il mudhari'. Fa'iluhu ni pelakunya. Dari mana? Tuan-tuan percayalah cakap saya. Kalau boleh 20 kali macam ni, yang lain selesai. Kalau selesai lagi tak lama lagi tu. Fa'iluhu tu makna fa'ilnya, pelakunya. Ya. Yang mana? Fa'ilun. Ya. Fa'il ni mana pelakunya. Nya yang ada pada a'udzu ni dhamir. Kalau nak kata fa'il boleh juga. Dhamir iaitu pronouns yang mustatir. Ingat, mustatir itu tersembunyi. Takdiruhu ai ana, saya. Maknanya siapa yang berlindung? Saya. A'udzu, siapa yang berlindung? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa yang berlindung? Saya. Ya. Ini Allah Ta'ala mengajar Nabi supaya bercakap kepada umat dia bila nak buat sesuatu, ya, baca al-isti'azah. Ya, qul a'udzu. Okey, boleh setakat ni? Tuan-tuan salin baik-baik, tengok 5-6 kali di rumah. Tengok, renung je. Yang pertama, bila kata qul ni fa'il. Dalam ni ada sebut fa'il. Lepas tu dalam ni ada fa'il. Fa'ilnya tak nampak, tersembunyi, iaitu anta. Okey? A'udzu fa'il mudhari'. Dalam tu ada fa'il. Fa'iluhu ni makna fa'ilnya, pelakunya yang ada dalam a'udzu ni adalah dhamir mustatir hidden, iaitu ana. Maknanya saya berlindung. A'udzu min saya berlindung. Jadi tuan-tuan, dalam ni ada fa'il mudhari'. Satu. Dalam surah An-Nas tak termasuk bismillah, ada satu fa'il amar, satu fa'il mudhari'. Jadi dia mengguna bab satu, dan ini juga menggunakan bab satu. A'aza ya'uzu, fa'ala yaf'ulu, bab satu. Yes. Bila kita belajar tafsir, kita terangkan kepada orang yang dengar tu, Allah menggunakan bab satu dalam ayat kul ini. Ya, semua 3 kul ini dia gunakan bab satu. Jadi apa sebab bab satu? Itu kena tanya orang tafsir. Jadi barulah kita punya tafsiran kita tepat. Tak boleh lagi. Ya. Ya'uzu. Ya. Ni ya'uzu ni. Tapi a'uzu saya, kalau ya'uzu dia. Ya? Boleh? Okey. Dua jalid. Tok Imam kena baca macam itulah. Allahu akbar. Qul a'udzu. Dalam hati ingat qul a'udzu. Okey. Yes, kita pergi kepada B. Rabbi. Mana B? Huruf jar. Ya, tak sedih. B huruf jar. Ada berapa adik? 19 ke berapa?
16 lah. Jadi tuan-tuan kena ingat dalam kepala ni, adik-adik dia berapa huruf jar ni kan. Ni 19. Yang paling banyak sekali pakai inilah ala dengan B di atas tu. Kalau banyak ke? Ala ya. Kalau tuan-tuan dapat cerita dekat orang huruf jar dia 19 dah cukup lah. Aku dah balik Mesir 6 tahun pun aku tak ingat huruf jar berapa. Tapi kau tahu huruf jar 19 je, lain kau tak tahu dia. Bi Rabbi, B huruf jar. Rabbi majrur. Tetapi dalam Al-Quran dia tak sebut. Dia sebut jar wa majrur. Dia sebut jar wa majrur. Ini jar, alat membaribawahkan. Rabbi, bila ada saja huruf jar, maka automatically mesti ada isim yang baribawah. Isim baribawah tu nama dia majrur. Majrur tu maksudnya dibaribawahkan. Majrur tu dibaribawahkan. Jadi tuan tengok, bila terjumpa B dengan adik-beradik dia yang 18 lagi tu, mesti isim selepas tu. Isim tu mesti berbaris bawah. Jadi dalam Quran dia kata ja wa majrur. Jadi sudah ada satu ja wa majrur satu. Okey, kita nak tengok berapa konsep nahwu. Ini 3 konsep. Konsep pertama fi'il amar. Dia panggil bidang. Bidang pertama fi'il amar, bidang kedua fi'il mudhari', bidang ketiga jar majrur. Kita nak tengok berapa kali jar majrur ada dalam surah An-Nas ni untuk nak menghalau syaitan. Ya? Jadi bila baca ni syaitan lari. Tak lari juga tu bukan syaitan lah tu. Bukan syaitan lah tu kan. Ya? Tak lari bukan syaitan lah tu. Tak lari tu orang baik lah tu. Syaitan dia mesti lari. Okey tuan-tuan. Okey, look at this. The next word, birabbin nas. Nas ni isim. Isim tak? Okey. Tuan Haji Isa dah jawab, tak adalah mudah saya. Okey, dia kata berlindunglah, saya berlindung dengan Tuhan manusia. Tuhan manusia. Jadi siapa yang Tuhan milik manusia ke manusia milik Tuhan? Jadi dengan sendiri tuan-tuan, yang ini jadi mudhafun ilahi. Betul tak? Mudhafun ilahi. Mudhafun ilahi macam Rasulullahi. Allah itu mudhafun ilahi. Rasul itu mudhaf. Okey tuan-tuan, kita sudah ada satu lagi mudhafun ilaih. Satu. Jadi dalam surah An-Nas sudah kelihatan mudhafun ilaih pada kalimah Rabbin Nas. Kenapa Rabbin Nas? Sebab ada B. Kenapa An-Nasi? Tak dapat elak sebab dia jadi mudhafun ilaih. Okey? Boleh? Jadi tuan-tuan, ini besar-besar ni, fi'il amar, fi'il mudhari', jar wa majrur, mudhafun ilaih. Rabbi mudhaf. Jadi Salimah, bila dia sebut mudhafun ilaih, dia tak sebut lagi mudhaf. Sebab bila ada mudhafun ilaih, dengan sendiri ada mudhaf. Tetapi jar wa majrur dia kena sebut jar wa majrur. Itu dalam ni, dalam buku hijau ni. Ya? Jadi tuan-tuan, biasakan kita lihat fi'il amar, fi'il mudhari', jar wa majrur dan mudhafun ilaih. Ada 4 konsep. Okey. Rabbin nas. Okey, ini boleh? Kul a'udzu bi rabbin nas. Kul fi'il amar, fa'il dhamir mustatir takdiruhu anta. Tuan-tuan tak dapat nak clear lagi, yang ini tak apa, nanti besok kita cuba lagi. Tak apa, saya beri 50 kali pun tak apa. Yang pentingnya akan dapat satu masa. Jangan risau pasal ini. Tuan-tuan tak ada asal dari kecil kan. Ya. Tak ada asal dari kecil, tiba-tiba masuk belajar bahasa Arab kan. Saya faham tu. Saya faham tu. Okey. Yang pentingnya tuan-tuan faham ni ya. B ni jar, tengok saya terang begitu detail. Rabbi ni majrur. Bila ada B mesti ada majrur. Lepas B mesti isim. Lepas tu lepas Rabbi ni kalau ada isim lagi, itu maksudnya
mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi Tuhan itu Tuhan kepada manusia. Tuhan kepada manusia. Jadi manusia tu mesti jadi mudhaf. Tuhan itu disandarkan kepada manusia. Jadi orang yang kena sandar tu mesti mudhafun ilaih. Bila ada mudhafun ilaih, maka ada mudhaf. Mudhafnya adalah Rabbi, yang paling dekat dengan dia. Okey? Okey, boleh? Lepas ni jangan ke mana-mana. Ini kita jumpa satu konsep baru. Konsep baru, ya. Tuan-tuan. Malikin nasi. Balik bawah. Malikin nasi. Okey, jangan fikir pasal maliki lagi. Dia kata kalau Rabbin nas, an-nas mudhafun ilaih, malikin nas, an-nas pun juga mudhafun ilaih. Betul tak? Betul tak? Cuba jawab betul. Saya seronok sikit. An-nas ni juga mudhafun ilaih. Saya punya konsep tak faham tak apa, tapi jawab. Ambil hati. Faham ustaz? Tak faham tanya kat kedai makan tu. Okey tuan-tuan. Okey, kalau ini mudhafun ilaih, ini mudhaf. Ya? Boleh? Ini mudhaf. Sebab raja manusia. Ini Tuhan manusia. Ini raja manusia. Ini mudhaf. Kenapa dia balik bawah? Nak kata jah, tak ada huruf jah. Dia balik bawah sebab dia jadi badal pada Rabb. Apa maksud badal? Badal ni ganti. Maknanya Rabb and Malik same. Kalau nak kata same person tak boleh lah. Same, sama. Cuma ini dia kata Rabb, ini dia kata Malik. Jadi itulah, ini nama dia badal. Ini nama dia, cuba sebut badal. Jangan jadi badal. Badal mean ganti. Okey tuan-tuan, yang ini selain dari dia jadi badal, dia juga mudhaf. Betul tak? Betul? Yang ini selain daripada majrur, dia juga jadi mudhaf. Sebab ini mudhafun ilaih. Okey? Tuan-tuan, memang susah. Saya akuilah. Dulu saya kata senang tu sebab nak suruh tuan-tuan tunggu je. Jadi bila dah tunggu tu, memang betul susah. Memang sebab tu ya. 2 kali makan nasi pun tak kenyang ni. Lepas ni lapar balik ni. Boleh ni, boleh? Yang dikatakan satu ayat tu ada 2-3 fungsi tu macam tu lah maksudnya. Yes. Dia jadi mudah, dia jadi dia jadi mudah dan dia jadi majrur. Jadi ini 2 fungsi Salimah. Ini dia jadi majrur, tapi dia juga jadi mudhaf. Yang ini dia jadi badal, dia juga jadi mudhaf. Tapi dia tak sebut mudhaf sebab dia dah sebut mudhafun ilaih. Bila adanya mudhafun ilaih, maka akan ada mudhaf. Jadi yang ini kenapa dia balik bawah? Sebab dia ikut yang ni, dia Rabbi Maliki. Jadi badal Rabbi. Sebab badal ni, ingat lagi tak? Badal ni ialah tabi'. Tak ingat? Tak ingat? Tabi' ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Yang kedua ni badal. Badal, ganti. Okey? Saya dah terangkan 4 berbeza ni minggu lepas. Hari ni saya terang lagi, jangan risau. Biar tuan-tuan faham. Okey? Kita yang mudah faham sikit sebab pilihan raya lepas kan, selesai. Dulu duk tunggu pilihan raya. Okey. Okey, boleh sekarang ni boleh? Jadi kita sudah ada badal 1. Kalau orang tanya dalam surah An-Nas ada badal, sebutkan badal dalam surah An-Nas. Tonton, you know not this type of question in year 4 Universiti Azhar. You believe or not? Tanyalah orang balik Azhar tu. Year 4 dalam Azhar Universiti ni tanya soalan ni. Tahun 4. Ini tak tahu berapa tahun. Ya? Mudah 2. Mudah cerita jadi 2. Mana tingginya tuan belajar? Tingginya. Ya? Dapat degree Ya betul. Saya pergi Kenduri kahwin di sebuah rumah. Ya, kira-kira
rumah tu kira jalan saya lah, makan sedap lah kenduri. Lepas tu anak dia kata, Ustaz, Allah ramai sungguh student kita tengok YouTube Ustaz di rumah Malaysia, ya, di Azhar University. Di Azhar University ramai tengok Ustaz. Allah ni kata Ustaz saya ni habis apa awak cakap dia, bengis tu Ustaz ni dia masa saya jadi pengetua memang saya bengis kan. Ustaz tu garang tu. Apa cerita garang? Cerita lah baik. Ada 3 perkara di sini. Yang pertama Rabbin Nas. Yang kedua Malik. Ini semua sifat Allah. Dan yang ketiga Ilahin Nas. Ilahin Nas. Okey, mula bila sebut Ilahin Nas, Tuhan manusia, dengan sendiri An-Nas ni mudhafun ilaih. Sekarang kita sudah ada 3 mudhafun ilaih. Okey, jangan lupa bila ada 3 mudhafun ilaih, mana 3 juga mudhaf. Boleh tak? Okey, sekarang ni kita nak tanya, kenapa Ilahin Nas sebagai bawahi? Sama dengan ni. Kenapa? Kena badal. Ilahi juga nama dia badal. Jadi ini mana badal tadi? Ini badal 1, ini badal 2. Jadi kita sudah ada 2 badal. Mudhaf pun ilaih, mudhaf not necessarily baris bawah. Kalau dia baris bawah mesti ada min. Tetapi Maliki ni baris bawah sebab dia badal. Sebab dia ikut Rabbi. An-Nas ni baris bawah sebab dia mudhafun ilaih. Bukan kerana kerana dia mudhafun ilaih. Boleh tak? Kalau tanya soalan macam tu, nak faham dah tu Tuan Haji Alim. Nak faham tu? Orang lain dia tak tanya tu sebab dia faham. Tahun 5. Okay. Sungguh tuan-tuan, anak buah kata, Ustaz, year 5 ni yang buat linguistik Arabic tanya ni. Kita kira-kira budak nak tanya badal kan, nak tanya what is badal, maksud bi badal, semua tak faham. Yang susah, budak-budak susah nak jawab, tapi pelajar English dengan mudah menjawab. Tak seri suka. Jadi tuan-tuan, setakat ayat 4 ni, tuan-tuan, ayat 3 ni sudah ada 2, 5, 6, 7, 8 konsep, 8 bidang. Yang pertama, fa'il amar ada 1, fa'il mudhari' ada 1, jar majrur ada 1, mudhafun ilaih ada 3, badal sudah ada 2. Jadi yang lumrahnya, inilah yang lumrahnya, yang paling banyak sekali jar majrur, mudhafun ilaih, badal, na'at. Lepas tu taukid tak banyak. Okey, tu. Jadi semua sekali tuan-tuan, semua sekali yang sangat mustahak lebih kurang dalam 25 saja. Ini dah 20 lagi untuk duhul Quran. Tapi syaratnya kena belajar 50 kali ya untuk nak dapat benda tu. Kan? Bila dah dapat tu kan. Okey. Ilahin Nas. Okey tuan-tuan, tengok ayat ni. Rabbi. Dia kata aku berlindung dengan Rabbi. Rabbi ni maknanya nama Tuhan yang berbentuk Rabbi, which is rububiyah. Ya, rububiyah tu Allah mentadbir alam, mentadbir manusia, menguruskan ekonomi manusia, ya, menyiapkan makan minum untuk manusia. Itu dia katakan Rabbi. Tapi Maliki ni dia raja, dia membuat perancangan manusia. Sibghatullah, rancangan Allah. Wa man ahsanu minallah sibghah. Mana lagi ada lebih perancangan yang lebih baik daripada perancangan Allah? Iaitu apa juga yang berlaku, terima saja. Sebab itu perancangan Allah. Okey, ilahi, bila Allah dah main peranan sebagai pentadbir alam dan raja segala manusia, Allah mesti disembah, iaitu uluhiyah. Ingat tak uluhiyah? Allah tu Tuhan yang satu yang mesti disembah. Itu dia kata ilahin nas. Okey, kita pergi lagi sekali. Min syarri. Ni min, ingat tak min apa dia min?
Huruf jar. Okey, okey, kita take 1 or 2 minit, boleh? Okey. Kita teruskan. Okey, jadi sekarang kita sudah ada fi'il amar, fi'il mudhari', jar wa majrur, mudhafun ilaih ada 3, badal ada 2. Ya. Jadi orang tanya, kenapa mesti baca qul huwallah, nak kena tahu ini semua? Orang akan tanya kita. Ya Allah, inilah dia mukjizat Quran. Setiap sesuatu tu likulli syai'in sababa. Sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan dalam penghasilan surah An-Nas ini ada sebabnya. Fa'atba'a sababa, cari sebab. Jadi cari sebab tu ahli tafsir. Ya, jangan kata ini orang awam tak payah tahu. Orang awam tak payah tahu. Orang awam lah kena tahu sebab dia awam. Kan? Sebab dia nak mengajar kan? Ilahin nas. Kita teruskan kepada yang seterusnya. Min syarril waswasil khannas. Ya? Ya? Kalau jumpa min tu dah jar majrur tak? Okey. Sekarang ni jar majrur pasal lah. Mudhafun ilaih pun pasal. Ingat, jar majrur dengan mudhafun ilaih selalu dia berangkai. Selalu dia berangkai, ya. Okey. Min. Ada? Min dari. Ya, dari ya. Syarri, tengok syarri. Mesti syarri. Syarri ni makna keburukan, kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan yang bernama waswas. Waswasi. Sudah tentu dia ni isim. Dan isim dia ni baris bawah. Jadi dengan sendirinya yang ini jadi mudhafun ilaih. Di mana mudhafnya? Mudhafnya syarri. Ya. Ya, betul lagi, jangan lagi. Belum lagi. Ini jadi jar, ini majrur. At the same time, ia ni jadi mudhaf. Tak? Jadi mudhaf kepada ini. Boleh? Okey. Okey, syarri. Jadi kenapa syarri? Sebab ada min. Kenapa waswasi? Sebab dia jadi mudhaf pun ilaih. Ingat, isim berbaris bawah. Sebab yang kedua, kalau dia jadi mudhaf pun ilaih. Okey, okey. Okey. Al-waswasil khannasi. Al-khannas, tuan-tuan, dia menceritakan tentang rupa waswas tu. Waswas tu macam mana? Orang waswas macam mana? Waswas yang bersifat khannas. Khannas tu yang menyebabkan kita tersedut, tak boleh nak bergerak, sakit, tension. Orang waswas ni, ya, tengok orang waswas macam ni kan, yang pakai turut tu kan, 3-4 kali basuh tangan, habis air 1 tangki pun tangan tak cuci lagi. Itu syaitan, tangan dah bersih, ya tak? Waswas kan, dah keluar dah sampai dekat apa tu Sungai Perak, balik dekat Shah Alam, ingat pintu tak tutup. Tak keteruk tu, balik di sini 4 mangga dia. Nak ke macam tu? Sakit tak waswas macam tu? Orang perempuan selalunya, bukan sini orang lain dah. Dah pakai baju elok dah, tengok cermin 4 kali. Lepas tu pusing belakang lagi, begitu. Okay, tengok lagi. Ni kamera tak nampak. Tengok lagi, saya tengok ni. Dah pakai begitu je, itu ada taruh bunga kat sini. Jadi waswas tu, waswas. Kadang orang lelaki ni dia sabar kan. Tak apalah, biarlah. Nasib saya, awak waswas. Jadi itu dia al-khannas. Jadi al-khannas ni dia telling further about waswas. Jadi oleh sebab itu dia ni nama dia Na'at.
Na'at. Bila something explain further tentang satu benda sebelum itu, maka dia jadi na'at. Jadi sudah ada na'at, satu. Ingat, na'at dengan badal sama tak? Na'at dengan badal di bawah tajuk tabi'. Okey? Kalau na'at, kalau ini baris bawah, ini pun baris bawah, tabi'. Kalau ini ada alif lam, ini pun mesti alif lam. Itu na'at. Ya? Na'at dengan badal lain kan? Okay, badal benda yang sama, tapi na'at ni dia explain further what is waswas. Ya, jadi kita kata sifat. Jadi kalau yang ini na'at, yang ini jadi man'ut. Cuba sebut man'ut. Kalau salah sebut mala'ut. Sebut betul-betul ya. Puan Sri. Ni waswas ni. Ni Tan Sri, Puan Sri, waswas ya. Man'ut ni maknanya kena na'at. Kena na'at. Jadi kita kata dulu sifat. Ya. Mudhafun ilaih, yes, wal man'ut. Dia dua jawatan. Dia pegang dua jawatan. Mudhafun ilaih dan dia juga jadi man'ut. Okey, betul Tuan Sri. An-nas al-khannasi, one position only, which is na'at. Ya. Okey, dengar bahasa Inggeris baru boleh faham. Jadi al-waswas ni dia jadi mudhafun ilaih, at the same time dia jadi man'ut. Allah, tuan-tuan, macam susah je ni. Susah ke? Susah ke? Ya, dah sih. Kena sebut man'ut. Memang betul. Tapi macam kalau syar'i itu majrur, tak payah. Tak payah. Betul. Okey, memang betul. Yang ini ni tak payah sebut mudhaf. Sebab dalam Quran pun dia sebut ini jar majrur. Yang ini dia sebut mudhaf pun ilaih. Sebab bila ini mudhaf ilaih, dengan sendiri yang ini jadi mudhaf. Tapi saya setuju dengan Tan Sri, kalau yang ini mudhaf ilaih, at the same time dia juga jadi man'ut kepada al-khannas. Bukan tak faham ni, pasal istilah je kan. Ya. Badal dia mabdul lah. Badal mabdul lah. Tapi tak ada dalam istilah nahwu mabdul. Ya. Badal. Betul. Badal tu diganti. Benda yang sama. Orang yang sama, watak yang sama. Yang ini bukan watak, yang ini lebih kepada tingkah laku, ya. Perangai. Macam mana sifat. Macam mana sifat al-waswas? Kerana waswas ni ada banyak sifat. Ada waswas yang sikit kan. Ya. Ada waswas yang teruk benar. Ada waswas yang dia rasa setiap masa ada orang dalam bilik dia. Betul tak? Ya, setiap masa ada orang dalam bilik dia. Ada kan? Itu waswas tu. Teruk tu. Kalau dia lipat kain tu kecil je. Sekarang pelekat tu kan. Waswas tu. Boleh tahu dalam kelas. Waswas tu. Ya, ada tu terlampau tak waswas. 3-4 hari tak lipat sekali. Ada. Ada. Ya? Betul. Saya setuju, sibuk. Tak ada masa nak lipat kan. Ada tu saya pergi rumah seorang sahabat saya. Itulah dia. Jadi kalau nak sembahyang kena alih kain. Baru boleh sembahyang. Dia kata tak apalah, mudah biasa rumahku, buat je lah. Dalam bilik tidur, kain itulah yang saya buat selimut. Aduh. Tak apa, lucu-lucu. Okey, sekarang sudah ada mudhaf ilaih 3. Badal sudah ada 2. Okey, kita cari lagi. Ilahin nas, apa tu? Min syarril waswasil khannas. Allazi isim apa? Isim? Yes, mausul. Adik-beradik dia ada 6. Allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allai. Kan? Adik-beradik ada 6. Tapi ini allazi. Okey, allazi yuwaswisu. Okey. Allazi ya. Allazi. Okey, tuan-tuan. Allazi yang, mana dia yang?
Isim mausul memberi makna yang. Ya. Okey, yang ni refer ke mana? Yang ni refer kepada siapa? Refer kepada al-khannas ke al-waswas? Dia kata daripada keburukan waswas yang khannas, yang kena ingat tu. Dia refer ke waswas ke refer ke khannas? Yes, betul Tuan Sri. Dia refer kepada waswas. Jadi kalau dia refer kepada waswas, maknanya adakah dia explain furthermore about waswas? Yes. If it is, maka dia nak. Maka dia jadi nak. Kan year 4 ni Universiti Azhar kan? Itu pun belum tahu lagi pas. Percaya tak ada orang duduk 12 tahun tak pas-pas? Ada tak? Pasal nak lah. Prof saya tak? Saya pergi dulu cari sahabat seorang 6 tahun tak balik. Dia tu nak pas macam ni ustaz, tak masuk kelas. Kelas tak masuk. Dia kelas tak masuk. Orang pergi kelas dia tidur. Ada tu jadi caterer. Kan? Ni budak-budak Azhar ni dengar saya pakcik cakap ni. Betul tak? Ni orang Azhar ramai. Tak, bukan kata Datuk ni kamera ni. Supaya dia catering. Orang yang bawa orang haji ni sampai Mesir, siapa masak? Student masak. Untuk 40 orang. Jadi bila dia masak, dia tak ikhlas lah. Duit dapat. Kan? Itu yang 7 tahun tak papas tu. Okay. Al-Lazi ni tuan-tuan, dia jadi na'at. Dia jadi na'at. Na'at kepada waswas. Jadi sudah ada satu na'at. Jadi sudah ada dua na'at. Jadi berapa na'at ada sekarang? Dua. Yuwaswisu ini macam tadi. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Jangan lupa tuan-tuan, fi'il mudhari' kita beritahu dulu. Dia fi'il mudhari' ni dia boleh berubah. Bukan fi'il madhi. Bukan fi'il amar. Fi'il mudhari' marfu'. Berbaris depan. Tahu tak? Marfu', marfu'. Marfu' dengan apa? Apa tanda dia? Tanda dia bidhammah, dengan baris depan. Kenapa dia marfu'? Sebab dia tidak ada harap nasab dan harap jazam sebelum tu. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Okey. Sebab dia marfu', sebab dia tak ada lam dan tak ada an. Kalau ada lam dia jadi Swiss. Lam yuwaswis. Ya? Kalau ada lam, kalau ada an dia jadi an yuwaswisa. Mansub. Fi'il mudhari' dia boleh berubah. Sama ada marfu', mansub atau majzum. Kalau ada lam dia jadi yuwaswis. Kalau ada an dia jadi yuwaswisa. Kalau tak ada dua-dua dia jadi yuwaswisu. Okey. Tak apa. 20 rakaman lagi ada. 20 rakaman the same explanation. You don't have to worry. Kita repeat. Repetition make perfect. Correct or not? Wah, Haji Sadi betul semacam. Okey, yuwaswisu fi. Ingat, fi suduri. Ingat, suduri ni di dalam dada-dada. Maksudnya keburukan waswas yang khannas ini, yang buruk ini, yang mewaswaskan dada-dada manusia. Sudur ni dada-dada. Mufrad dia sodrun. Suduri ismun jar wa maj juru. Jadi sudah ada berapa jar wa maj juru? 4. Betul ke 4? 1 2 3 okey. 4 ya. 4 jar wa maj juru. Fi sudurin nas. Dada siapa? Dada manusia. Kalau dada manusia ini jadi mudhaf. Mudhafun ilaihi. Jadi dengan sendirinya sudur ini jadi mudhaf. Sudur jadi mudhaf di dalam dada-dada manusia. Jadi sekarang ni kita sudah ada lagi satu mudhafun ilaih. Sudah jadi 4 mudhafun ilaih. Jadi hingga sekarang ini sudah ada fi'il amar 1, fi'il mudhari' sudah ada 2. Ya, jar wa majrur 4, mudhafun ilaih 4, badal 2, na'at 2. Ya,
Jadi dia punya apa tu bidangnya 1, 2, 3, 4, 5. Dalam Fatihah ada 9. Ya, ini baru kita jumpa 5. Tak ada lagi jumpa yang berbeza. Ya. Minal jinnati, minal jin. Apa jadi jinnati? Jar wa majrur. Minal jinnati dia jadi jar wa majrur. Okey, minal jinnati. Ada satu benda baru yang keluar hari ni dalam surah An-Nas. Minal jinnati. Wow apa? Wow ataf. Jadi wow ataf ada satu. Bidangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Minal jinnati wa an-nasi. An-nasi. Tuan-tuan, bila waw ni waw ataf, jadi an-nas kena ikut jannah. Ingat tak? Sebab ataf pun dia jadi tabi'. Ingat lagi tak? Ya? Ataf. Jadi daripada jin dan manusia. Manusia dengan jin ini kira-kira sama penyakitnya. Sebab itu dia pakai waw. Minal jinnati wan nas. Dia tak kata minal jinnati wal rabbi, salah, against. Dia kena kata minal jinnati wan nasi. Antara jin dan manusia ni mana lebih teruk bila dia pakai ataf? Kena belajar nahwu. Yang kemudian ke yang dulu? Yang dulu. Yang kemudian lebih jahat pada yang dulu. Manusia ni jahat lebih pada jin. Okey. Jadi kalau jahat tu, jin pun tak macam ni. Sebab jin ni terganggu orang kan, kecuali orang kacau dia kan. Tapi manusia ni jadi bukan kita lah, orang lain lah. Nak belajar tafsir. Apa guna Tuhan buat ataf? Kalau kita tahu makna dia yang mengganggu manusia ni adalah dua makhluk. Makhluk ni jin dan manusia. Between two, which one is more dangerous? Manusia. Sebab manusia nampak. Manusia nampak. Jin tak nampak. Sebab itu dia letak kemudian. Kalau yang ini bagus, dia kata minan nasi wal jinnati. Ingat, bila yang kemudian tu lebih teruk. Okey, sekarang ni kita ada berapa jar majrur? 5 jar majrur. Kita ada ataf satu. Jadi together berapa? 2, 3, 8, 12, 14, 16, 17. 2, 4, 6, 7. Dari 7 bidang. Dari 7 bidang ilmu nahwu, ada 17 perkara yang berulang di dalam surah An-Nas saja. Jadi ahli tafsir sila analisa why. Inilah yang gunanya kita belajar. Bukan sebarangan. Ya. Tuhan boleh guna banyak lagi benda di sini, ya. Menggantikan min ni banyak, tapi kenapa dia guna min? Kenapa dia guna min? Min. Min tu maknanya dari. Maknanya the whole body tu adalah membawa kepada was-was. Sebab tu min, bukan separuh. Jadi itu bukan bidang saya, itu bidang ahli tafsir. Jadi orang belajar tafsir mesti tahu benda ni semua sebelum dia mentafsirkan ayat. Jadi bila tanya surah An-Nas ada berapa bidang? Ada 7 bidang. Sebab bidang yang paling banyak sekali ialah bidang mudhafun ilaih. Dalam apa juga ayat, mudhafun ilaih yang paling banyak. Jar majrur. Okey, antara dua ni, mudhafun ilaih dan jar majrur. Jar majrur antara yang banyak selain dari mudhafun ilaih. Tapi dalam ni kita banyak jar majrur. Tengok Al-Fatihah, mana banyak mudhafun ilaih, jar majrur. Jadi tengok. Jadi tuan-tuan, ini kita letak star asterisk, ya. Jadi we are very lucky because most of you are very familiar with this. Dan An-Nas yang ayat akhir tu nak minan wan nasi. Ni minal jinnati wan nasi.
Yang ni waw ni, kalau waw ni waw ataf, ni waw ataf, jadi ini jadi maktuf. Maktuf. Bunyi lagi sekali je. Maktufun bih. Ada gunanya ramai. Maktufun bih, diatafkan kepada, dia mengikut, maktuf tu mengikut ini. Jadi yang ni menjadi pengikat kepada ini. Jadi jin dan manusia. Kalau tidak ada waw ni, dia kata manusia dan jin tu sama. Ya, dia kata minal jinnatin nasi, maksudnya manusia tu dengan jin sama, tapi tidak sama sebab dia pakai waw atau daripada jin dan manusia. Tuan, jadi insyaAllah insyaAllah ya, kita nampak dah ni kan, kita belajar dengan detail surah An-Nas. Jadi inilah yang kita nak belajar dalam Nahu dan Saraf. Jadi di sini tak ada saraf, ini semuanya Nahu. Bila involve baris-baris ni adalah Nahu. Kenapa dia jadi begini? Ini ada hukum-hukum dia. Ya, okey. Ya, ni 17 apa item. Fi'il amar ada 1, fi'il mudhari' ada 2, total semua Tan Sri. 12 item. Jadi fi'il amar ada 1 item dalam tu, fi'il mudhari' ada 2, jar majrur ada 5, mudhaf ada 4, badal ada 2, na'at ada 2 dan waw ataf ada 1. Jumlah sebenarnya 17 konsep Nahu berada dalam ni daripada 7 tajuk. Sebab Nahu ada 30 tajuk lebih. Maf'ulun bih dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni mangsa, ma'tuf ni ikut. Maf'ulun bih ni macam akaltul khubza, saya makan roti tu jadi mangsa. Ya, kalau saya kata akaltul khubza wal aruzza, itu baru maktuf, saya makan nasi dan roti. Okey, boleh tu? Satu soalan yang baik. Okey, sekarang ni saya nak explain badat, tabi' ya, supaya tuan-tuan dapat faham dengan jelas ya. Tabi'. Okey. Kita pergi kepada tabi'. Ya, saya terang dengan detail ya, what is tabi'. Tabi' ni artinya ikut. Ingat ke tak? Ikut. Kalau orang depan baris depan, orang belakang pun baris depan. Kalau orang depan baris bawah, orang belakang pun baris bawah. Begitulah seterusnya. Jadi nama dia tabi'. Tapi tabi' ni ada 4 topik. Ya, tuan-tuan dengar malam ni mesti fahamnya, insya-Allah. Kalau tak faham nanti ya, tabi'. Okey. Ya. Tak apa. Tapi orang kata tempat yang paling bagus belajar di depan Kaabah, bagus. Memang dapat je kan. Bawa whiteboard ni mengajar depan Kaabah. Sambil mengajar sambil minta doa. Yang was-was tu minta doa macam tu. Kalau sekadar Bukit Mesue tak cukup. Sekadar di mana? Di betul. Okey. Tuan-tuan nak pergi sana boleh. Kena konsert Rahimah. Apa tu, Lexus Water Chalet. Pujuk dia semalam RM700 untuk satu bilik tu. Lexus Water Chalet dekat PD. Lexus Water Chalet boleh dapat 300. Lepas tu buat kelas. Dia dewan dia kan. Itu bukan rahsia tu. Okey tuan, tabi'. Ya, okey. Okey, ada 4 tabi'. Ada 4 jenis. Okey. Qamha. Okey. 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 Tuan-tuan, yang pertama, tabi' pertama nama dia na'at. Na'at.
Nak dia? Cuba sebut na'at. Orang yang kedua tu man'ut. Ya, na'at. Ya. Sebagai contohnya, dia kata inna fil mizal mujtahida, sesungguhnya murid yang rajin. Ini rajin ni jadi na'at. Alimun, murid yang rajin itu seorang yang alim. Jadi al-mujtahidah ni jadi na'at kepada tilmiz. Boleh? Jadi bila dia jadi na'at, yang ni dengan sendirinya man'ut, kena na'at. Ya, boleh? Murid al-mujtahidah di explain tentang murid, same person. Ya, macam bukan badal ni, ini na'at. Okey, boleh faham? Ya, ya, adjektif lah, adjektif ya. Oh, baru keluar adjektif na'at. Ya, pelajar. Oh, dia tanya dia jawab. Oh, itu yang bisa tu. Hebat. Ini tilmizah. Sesungguhnya murid yang rajin itu alimun. Jadi tuan-tuan dan puan, at-tilmizah ni bagi atas sebab ada inna. Inna ni ada 6 beradik, ingat tak? Jadi yang ni dia kena ikut at-tilmizah ni sebab tilmizah bagi atas. Jadi yang ni dia jadi na'at sebab dia explain tentang murid. How murid itu adalah mujtahidah, bersungguh-sungguh. Tetapi kalau badal lain. Badal ya. Badal dia lain sikit. Okey. Kita kata ja'a. Apa nak ja'a? Ja'al muallimu, guru itu telah datang. Nafsuhu, guru itu datang sendiri. Jadi nafsuhu dengan guru same person. Guru itu datang sendiri. Ya, jadi nafsuhu ni badal, dia menggantikan guru. Ataupun kita kata ja'al muallimu abuhu, telah datang guru ayahnya. Jadi ayahnya ganti guru. Ya, nampak tak? Jadi yang datang ni bukan guru tapi ayahnya. Tapi ini guru tu datang sendiri. Ini maksud dia badal. Lihat perbezaan. Okey. Nah. Lepas tu satu lagi ataf. Ya, ataf ya. Tengok perbezaan dia. Ataf ni, ya. Ataf ni kita kata yang pakai wa tu kan. Ataf dia bunyi begini. Sami'tu darsa, saya dengar pelajaran. Sami'an, dengan pernah pendengaran. Wa basira, dan pernah penglihatan. Itu beza dia, ataf. Jadi wa ni ataf, basira ni ma'tuf. Ya, ini ataf, wa ataf, dan ini ma'tuf. Jadi saya telah mendengar pelajaran hari ini dengan pernah teliti dan juga pernah penglihatan, pemerhatian. Jadi sami'an wa basira ni adalah benda yang sama, diikut. Ya, ataf. Ataupun kita kata, ya, saya melihat guru dan muridnya. Murid itu ataf. Ya. Okay. Adapun taukid, yang keempat, taukid. Taukid ni maknanya emphasize, ya, penekanan. Ya. Sebagai contoh dia kata okey.
taukid. Kalau kita dalam bahasa Melayu kita kata takkid. Ya, takkid ni maknanya bersungguh. Ya, ya. Ya. Ayat yang sama saya pakai ja'al al-ustazu dia ikut ke depan. Telah datang ustaz. Maksudnya yang datang seorang je, tapi dia sebut 2 kali sebab nak menunjukkan taukid. Oi, ustaz dah mari dah. Dah. Orang Melayu taukid dia dah. Orang Arab ja'al ustazul ustaz. Ustaz telah datang dalam keadaan yang bersungguh. Ja'al ustazul ustazu. Ini dia taukid. Tapi kita tak jumpa lagi taukid. Taukid seringkali disebut 2 kali, berulang-ulang. Okey? Tapi hari ni badal semua kena tak? Naak semua kena. Tak apalah, kita kena sikit-sikit kan. Tapi minggu depan kita ulang balik. Lepas tu kita ambil lagi surah Kul tu lagi satu. Lepas tu kita tengok Mai Tasa'alun mudah. Yang paling susah kali 3 Kul lah. Surah-surah Al-Mutaffifin mudah. Tengok tak percaya, jangan ke mana-mana. Mudah. Benda tu dah lah susah tapi mudah. Okey? Nampak raya kita belajar berat malam ni. Okey. Ataf ni maksud dia ni sama itu ya. Ataf ni maknanya 2 perkara yang sama. Tapi diselang-seling oleh waw. Waw tu maknanya dia dan. Katakan Muhammad dan Ali dan Fatimah kesemuanya pergi ke sekolah. Itu pun atas tu. Dia di bawah tabik. Okey, di bawah tabik. Tiga-tiga tu semua di bawah tabik. Tabik maksudnya yang ini ikut yang ini. Yang ini ikut yang ini. Yang ini ikut yang ini. Itu tabik. Okey. Ad-darsu tsani asar. Ini latihan baca. Ad-darsu min lesson. As-tsani asyar. Lesson 12. Lesson 12. Okey, betul tu. Okey, tengok bersama. Senang je. Hamid Tobik. Hamid doktor. Dalam bahasa Inggeris Hamid is a doctor. Tapi Arab Hamid Tabib. Okey. Zaujatuhu mudarrisah. Guru. Isterinya seorang guru. His wife is a teacher. Mana yang lebih mudah? Isterinya. Ismuha Aminah. Ini jangan tanya banyak Hamid lahu. Saya tanya lahu. Baginya itu huruf ja tu dengan majrur. Arba'atu abna. 4 anak. Hum itu domain munfasil. Hamzah wa Utsman wa Ahmad wa Ibrahim wa okey, ada 4. Ibrahim tu kena sebut betul. Ibrahim. Jangan sebut Ibrahim. Orang Terengganu Ibrahim je. Ahmad wa Hamzah taliban. Dua belajar. Ahmad and Hamzah students. Tak ada kata two students. Ahmad talib mustahid. Rajin. Jadi mustahid tu tuan-tuan dah jadi naat. Nampak tak? Ya? Talibun mustahidun wa Hamzah talib kaslan. Hamzah talib malas. Qala Yusuf. Yusuf. Indi khamsatu aqlam. Mana indi? Indi tu I have. Ataupun with me. Khamsatu aqlam. 5 pensel. Kalau 5 kalam arak lagi. Haza qalamun ahmar. Ini kalam merah. Wa haza qalamun azraq.
Ini kolam biru. Wa hadza kolam akhdar. Ini kolam akhdar tu slow sikit, hijau. Wa hadza kolam aswad. Ini hitam. Wa hadza kolam asfar. Kuning. Kuning ya. Jadi kita belajar color ya. Qalat, tengok Zainab, qalat. Kalau Yusuf qala, Zainab perempuan, dia kena kata qalat. Zainab, Zainab kata indi manadil kathirah. Indi tu with me, I have. Manadil tu handkerchief, sapu tangan. Sekarang ni kita tak jumpa lagi orang pakai sapu tangan ni. Pakai apa? Tisu je kan. Sapu tangan tak ada lagi. Datuk ada seorang tu. Datuk ada Datuk sapu tangan. Tak ada. Tak ada kita. Kasirah banyak. Haza abyad. Abyad putih. Haza tu mana ini? Isim isyarah. Ini putih. Wa haza asfar. Ini. Jadi wa tu wa ataf tu. Wa ataf. Wa haza ahmar. Wa ataf tu. Wa haza azrak. Wa haza akhdar. Hijau. Tak tahu apa nak sebut hijau. Kenapa? Allah sebutlah. Hijau. Pakaian surga hijau. Memposisi syurga. Okey. Ya. Qalat ni. Okey. Okey, qalat laha Fatimah. Qalat. Ahmar tu merah. Hijau akhdar. Tak tahu pula hijau merah macam mana ni ya Allah. Okey, qalat laha Fatimah. Telah berkata baginya Fatimah. Fatimah kata kepada Zainab. Qalat laha, telah berkata Fatimah laha kepada Zainab, ya. A'indaki mindil aswad? Tu ada istifham. Ya, betul ya? Adakah di sisi awak sapu tangan warna hitam? Qalat, jawab Fatimah, la. La tu haraf nafi. Ma indi mindil aswad. Saya tak ada sapu tangan hitam. Qala Talha. Tengok, Talha tu laki-laki. Sebab dia kata qala. Walaupun nampak dia macam perempuan, tapi dia ni orang lelaki. Indi mafatih kasirah. Apa nama mafatih? Saya ada banyak kunci. Mafatih tu kunci. Jamak. Orang Terengganu dia tak kata kunci, dia kata kuci je. Kuci. Dia tak ada nun. Marah orang Terengganu. Haza miftahul ghurfah. Ini kunci bilik. Tengok miftah tu, tengok al-ghurfah tu baris bawah tak? Sebab dia jadi mudhafun ilaih. Kan? Wa haza miftahul hakibah. Ini kunci beg. Tengok al-hakibah tu baris bawah. Sebab dia mudhaf kan? Mudhafun ilaih. Wa haza miftahus sayarah. Dan ini kunci kereta. As-sayarah tu baris bawah sebab dia jadi mudhafun ilaih. Bila dia jadi mudhafun ilaih, dengan sendirinya mudhaf tu al-miftah. Boleh ya? Kita mahir mudhaf. Qala Sufyan. Fi baladina. Baladi, negeri saya, negeri kami, masajid. Ya? Ya. Baladina tu nahnu. Jangan lupa na tu nahnu, dia jadi mudhafun ilaih. Ya? Tapi mudhafun ilaih dhamir. Masajid di negeri kami, masajid wa madaris kasirah, banyak. Wa fanadik. Fanadik tu jangan, bukan pondok, hotel. Hotel qalilah, banyak. Okey. Aha ula atiba. Adakah mereka itu doktor? Adakah mereka itu doktor? Jawab dia, la. Bukan. Hum mudarrisun. Mereka semuanya guru-guru. Wahum ulama'u kibar. Dan mereka itu ulama-ulama besar. Bukan besar badan, masyhur.
ulama masyhur kibar ya. Okey. Kibar. Okey, tuan ya. Kibar jamak daripada kabirun. Kalau seorang kabir, kalau dua kabiran ni, kalau jamak kibar. Haji apa tu Azhari betul. Yang kibar tu ulama kibar, ulama yang masyhur. Okey. Okey. Tuan-tuan, insya-Allah kalau boleh ni baca banyak kali Mudarrisun guru-guru daripada mudarris. Panadik tu hotel. Qalilah sikit. Qalil sikit. Qalilah sikit. Ya, qalil. Kasir banyak. Qalil. Ini kita beri latihan baca je kan? Ya. Tuan-tuan, dalam kita punya apa tu silibus, kita beri teks ni dan kita tak tupu lagi pada perbualan kerana kita nak pergi Mekah lambat lagi. Ya, lambat lagi. Ada apa-apa pengumuman Haji Tan? Boleh? Nampak dia ada berita wakil Haji Nawi. Tak okey. Okey. Mudah-mudahan pengumuman ni memberi kebaikan. Kita convocation kita akan ikut jadual 12 bulan 2 tahun depan lah. Jadi kita bincang dengan Dr. Nawi, kita akan buat convocation di Mekah, iaitu berlatar belakangkan Kaabah. Maknanya penyampaian oleh Tan Hashim kata dia boleh uruskan mufti di Mekah untuk menyampaikan, ataupun imam masjid Mekah tafsir. Jadi ini adalah perangkaan awal lah untuk makluman semua. Perangkaan awal macam itulah untuk penyampaian convocation. Jadi samalah kita ya. Mufti Masjidil Haram akan menyampaikan CJ kuliah kita. CJ nak salam. Salam dulu. InsyaAllah berlatar belakangkan Kaabah, betul depan Kaabah tu. Yang tempat doa yang Multazam. Supaya terus belajar nahwu. Semua uniform konten untuk uruskan kapal terbang nak pergi ke Mekah, kita ada Tasbih Hashim Meon. Ya Allah. Jadi kita buat collection ni lah. InsyaAllah. Ya. Ada siapa setuju? Ada yang kata setuju, boleh tak? Ada yang kata setuju tak program ni? Jangan orang semua setuju tengok. Majoriti lah. No problem. Panjang sikit boleh tak? Ya? Bulan 2 okey. Dia belum buka lagi. Yes. Belum buka lagi. Jabar Rahmah saja. Jabar Rahmah. Ya, sama. Makluman awal lah. Okey, terima kasih Tuan Haji Tan. Ini jadi motivasi kepada kita ya. InsyaAllah kalau diizinkan Allah, kita tamatkan kursus kita lebih kurang bulan 2. Penyampaian CJ di Masjidil Haram. Ya, oleh Mufti Mekah ya. InsyaAllah. Itu kita berazam ya. InsyaAllah bila kita berazam tu falyatawakkal 'ala Allah. Kita serah pada Allah. Mudah-mudahan yang baik ini ya. InsyaAllah kita sampai selamat. Kalau tak ada apa, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hasrat kita tercapai. Dan hari ini kita ada yang ke-60 ya. Jadi kita harap kita ada 40 lagi. InsyaAllah dengan izin Allah. Dan saya bermatlamat Ramadan ini tuan-tuan dah boleh baca dah at least 30 to 50% kaedah ini. Dah boleh dah. Jadi sekurang-kurangnya fi'il amar dah boleh tahu. Jadi kita akan highlight fi'il amar, fi'il mudhari' yang ada di dalam surah Al-Baqarah semua sekali seperti yang kita janjikan. Dan kita akan highlight jar majrur. Jadi kita akan fotokopi bagi tuan-tuan. Kita mudhaf alaih dan badal. Jadi bila tengok badal saja, tuan-tuan nampak ini badal. Tak sama dengan naat. Ini ataf. Ya, yang basic ni ada 23 saja. Ini 2, 4, 6, 7. Jadi yang lain lagi tu tak penting dah. Kalau ada isim kana, khabar kana, mubtada khabar, tuan-tuan boleh tahu dengan jelas. Ini tak ada satu pun mubtada. Ya. Dalam Fatihah ada satu mubtada saja. Ya. Yang saya nampak yang rumitnya inilah. Sebab yang ini ni diabadikan pada surah Al-Falaq,
surah An-Nas dan surah Qul Huwallah. Begitu juga dengan Alhamdulillah. Sebab itu siapa yang membaca 3 surah ni seolah-olahnya dia khatam Quran satu malam. Dia khatam Quran dan nahwunya satu malam. Jadi kita belum tengok lagi 3 surah, kita baru tengok Al-Falaq saja. Ya, siapa kata hadis Nabi, maknanya dia kata pada Fatimah, ya Fatimah, sebelum tidur khatam Quran tu. Ya Rasulullah, bagaimana nak khatam? Bacalah 3 kul ini, nescaya engkau khatamlah Quran. Maknanya besarnya kelebihan yang ada pada 3 kul ini. Ya, jadi insya-Allah tuan-tuan balik rumah ya, tengok betul surah Al-Falaq tu, teliti tengok, baca sekurang-kurangnya 10 kali baca, tengok detail beza antara badar, naat, manu, betul. Ya, tak faham saya. Lepas tu minggu depan kita habiskan surah 2, bagi surah lagi. Lepas tu kita terus membaca untuk tadarus Ramadan yang akan tiba. Hari ni dah 2 Rajab, yang akan tiba tak lama lagi. Mudah-mudahan Tuhan akan memberkati kita, hidup kita lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Ya, lebih barakah pada harta kita, pada anak-anak kita, ya, dan saya tekankan dalam kuliah kita ni, iaitu kekuatan, tuan-tuan, kekuatan ekonomi, Datuk Mansur. Kekuatan ekonomi. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sikit, berapa million dalam bank sekarang? Islam dah banyak million, bukan ada sekadar 20,000 je. Itu kekuatan, wa'aidu lahum mastata'tum. Orang Islam mesti ada simpan harta banyak, barulah kita boleh kembali kepada Allah. Tidak? Saya dah beli dah satu beg merah saya untuk bawa. Hari ni lupa bawa. Dalam beg merah tu satu beg. Inilah saya kata bekalan saya untuk mati besok, iaitu kain putih beberapa helai, minyak wangi. Dalam tu ada saya tiru satu orang, mau pakai ni ustaz lah, anak muridmu terkejut nanti. Beg merah saja, minggu depan insya saya bawa. Minyak wangi daripada Maidin RM3.80. Lepas tu kain putih ada 3-4 helai, kain cotton tu. Lepas tu tali ikat, kapur baru ada sikit, letaklah kita buat bekal. Kalau aku mati, inilah yang kau pakaikan aku, yang lain tu semua kau tinggal. Jadi tuan-tuan, buat bekal lah tu supaya insaf kita. Tengok beg, ya, walaupun ada khairat kematian, ya, ini bekalan saya, kain putih ni. Saya nak kain putih ni nak pakaikan. Lepas tu kalau nak lebih lagi, letak korang hijau tu dalam beg tu, supaya mati besok korang hijau ni dah yang bersama ikut. Kan? Bunyi macam gurau-gurau, tetapi ada seorang sahabat saya, dia kata, aku dapat tengok engkau dapat tengok engkau nak tengok juga engkau beranak, nak tengok engkau kahwin. Dia kata kat cucu, nak tengok juga engkau kahwin. Alhamdulillah dapat tengok. Tapi masa anak dia nak kahwin tu, 2 hari dia meninggal. Tengok, 2 hari dia, bukan anak cucu dia, 2 hari dia meninggal. Dapat tak tengok? Tak dapat. Jadi majlis tu baca doa tahlil arwah dengan doa anak kahwin. Tengok tuan-tuan, Tuhan punya kuasa. Apa yang kita hendak ni Tuhan lagi rancang. Sebab apa? Awak diperlukan di sini lebih awal. Tak usah tengoklah cucu kahwin, ya, awak diperlukan lebih awal. Jadi itulah saya pesankan, semasa hayat kita masih ada, tuan-tuan jangan lupa Quran. Al-Quran ni kitabullah. Nabi kata dia tinggal 2 saja, satu Quran dan yang kedua hadis. Jadi siapa yang menggunakan Quran sebagai tustur dalam hidup dia, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi apatah lagi kalau kita belajar macam ni dengan detail Quran, insya-Allah tuan-tuan, yang dapat manfaat, ibu kita yang telah meninggal dunia dapat manfaat, anak-anak kita yang masih hidup yang akan menjalani kehidupan hingga akhir nanti kita tak ada, dia juga dapat manfaat. Ya, dan harta-harta yang kita tinggal insya-Allah dapat diberkati oleh anak kita semasa kita tak ada lagi. Jadi itulah harapan saya, kita teruskan, dan we are very success because we have done 60. Ya, jadi Tuan Haji nampak kamera ni pun akan jadi saksi pada kita. 60 itu it's not. Saya bertolak daripada rumah tadi, saya fikir-fikir, ya Allah, how sukses aku dapat menahan datuk-datuk ni, tansi-tansi ni kan duduk sampai 60 kali 120 jam. Just imagine, senang tak? Tuan-tuan mengorbankan cuti, mengorbankan waktu, ada dari Langkawi Zak balik duduk sini. Jadi bukan perkara mudah tuan-tuan. Sebagai guru saya rasa I'm very appreciate, sangat-sangat sanjung tinggi kesabaran tuan-tuan. Ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari tuan-tuan pun, semua dari hidayah dari Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, mohon maaf lah di atas ingatan kita. InsyaAllah kita
apa tu menyampai ijazah kita insya-Allah seperti tempat yang kita janjikan ya. Insya-Allah ya. Insya-Allah kita carilah ruang yang baik. Kalau Tuhan nakkan kita sampai, kita sampaikan. Kita buatlah satu kelas sana kan dalam bahasa Arab. Okay, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhanantu nafsi faghfirli fa innahu la yaqulu illa anta bi rahmatika arhamar rahimin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan dosa kami Allah, dosa ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa anak kami Allah. Kami telah banyak melakukan dosa Allah, tapi kami tidak Allah. Oleh sebab itu ya Allah, kami ampunkan dosa kami. Bila segala kemudahan kepada kami, berilah laluan yang baik untuk kami belajar ya Allah. Dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah, kami mohon keampunan yang melimpah dari-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Wa ikum taqabbal ya karim. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي